Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi dzikrin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melimpah kurnia dan rahmatnya. Jadi, saya dapat kita bertemu soal buat boleh nah. Jadi, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, semoga semua kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar. Jadi Abi Hurairah namanya Abdul Rahman. Abu Hurairah, Abu ataupun Abi sama dia bacaan an dan huruf jar. Abu Hurairah, Hurairah di perkataan Hurrah, Harrah, Harrah itu artinya anak kucing, bapa kucing, bapa ayam, bapa ayam lahir, bapa kucing. Jadi bapa kucing tak pula. Jadi menunjukkan kucing itu bagus, boleh jaga. Dan dari Abu Hurairah, Nabi gelar dia. Nabi dari kucing ni dalam ilmu tak dianggap sebagai najis kerana binatang yang sering bersama manusia. Satu anjing macam ni pula sama juga, itu bab lain najis. Yang kita bab kucing tak najis, tapi tahi pun najis lah. Nampak tak? Dia duduk kadang bulu dan sebagainya. Tengoklah kucing, kalau kucing yang kotor tu cerita kotor dia, bukan cerita kucing dia. Abi Hurairah dia perkataan Harrah itu kucing, anak kucing. Kita tengok kamu sekali, tapi memang kucing lah, sama ada kucing jantan, kucing betina, Allah Alam. Jadi digelar bapa kucing Abdul Rahman bin Sakhar. Jadi kalau kita nampak kucing tengah jalan tu, naik motor ada ikan, jangan kalau kau pula, nampak tak? Ingat Abu Hurairah tadi, artinya sama binatang. Anjing pun sama. Jangan nampak anjing, ini najis ni, kau nak angkor. Nampak tak? Dia bukan masalah najis tak najis. Jadi makhluk ni semuanya berzikir kepada Allah. Itu secara ambil information macam tu. Sebab itu dikatakan kalau kita buat baik dengan makhluk, maka Allah buat baik pada kamu dengan makhluk tu. Sebab itu kita tak boleh seksa binatang. Nak tembak tak apa, tembak mati makan. Jangan kau nak test tembak cekap tak cekap, nak pergi urut lahadah tu dia tembak dulu. Malah buat lintah kat rumah dia tembak, dia diam kan. Itu tak boleh. Itu satu penyiksaan. Kita tembak rusa, kita tembak rusa tu, tahu rusa tu memang cedera, maka kita kena cari. Itu sering guru ingatkan kita. Malah kalau orang berburu nak masuk hutan, kena baca doa. Tak kira, yang penting doa. Mula dengan baca Fatihah, baca 3 kul a'udzu binnas, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bil kul huwallah. Nabi kata selepas Nabi ditimpa sihir, Nabi kena sihir juga, maka turun ayat kul a'udzu bil falaq dengan kul a'udzu bin nas. Dua kul ini telah memadai, nampak tak, untuk kita menyelamatkan daripada
gangguan sihir. Cuma kita bila dah selalu baca ayat tu pendek, tak rasa apa-apa pula. Pendek sangat kata, tak kena baca panjang-panjang. Itu tentang sihir. Nabi baca itu wahyu kan? Bukan masalah ayat pendek ataupun ayat panjang. Kita baca panjang mana pun jin tersenyum je, nampak tak? Jadi masalahnya itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila Nabi disihir rambutnya, diambil letak dalam gigi, sikatnya tu, sikat Nabi. Nampak tak? Orang menggunakan sihir. Zaman Nabi dah ada. Apatah lagi zaman sekarang. Sebagai nak membuktikan Nabi itu kena sihir, apatah lagi umatnya. Nampak tak? Itu sebagai satu, Nabi kena itu sebagai satu pengajaran kepada umat. Itu cerita dia. Yang kita buat datang dari Nabi macam mana pula. Nampak tak? Menunjukkan. Jadi Nabi itu menunjukkan nak ajak Allah, nak ajak umatnya, hambanya, tentang supaya kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Nabi pun tak boleh selamat kecuali dengan izin Allah. Itu maksud dia. Jadi binatang kan, jadi dengan binatang. Hadis mengatakan man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihani, maka dia tak akan dikasihani. Ini umum. Jadi kalau kita jadi cikgu, guru yang besar, hormat guru yang kecil. Dari guru besar, hormat orang yang kecil. Apa lagi? Jadi ketua apa pun. Jadi maksudnya macam itulah. Kita jadi apa, kita anak dengan bapa dengan anak, ataupun orang kuat dan orang lemah, jangan kita mempetik, tidak ada rasa rahmat. Memanglah kita duduk di takhta itu lama 15 tahun, tapi akan datang Allah akan balas balik. Sama ada balas kat dunia ataupun balas mati, ketika nak mati, ataupun balas dalam kubur. Balas tak balas kerana menzalimi orang lain, itu kita kena faham. Itu hak. Jadi kena ada sifat rahmat. Kita nampak orang susah, kita bantu. Sebab tu semula jadi rahmat. Jiwa kita tu ada rasa kasihan. Sebab itu orang yang tak ada hati dan perut, siapa tak? Orang tu tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Sebab tu kalau orang jiwa lembut, macam mana dia tak boleh tengok. Saya nak bakar, jiwanya lembut. Saya nak Umar, jiwanya keras. Tapi dalam bab agama, Abu Bakar kata, siapa yang tak payahkan zakat, maka aku akan perangi dia. Umar kata jangan dulu. Nampak tak? Nampak Sayyidina Umar lebih syadid, lebih keras sebenarnya. Tapi dalam bab agama, maka Sayyidina Abu Bakar lebih syadid, lebih keras daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu kebaikan kedua-dua. Yang ini tegas, yang ini pun tegas. Jadi ketegasan dalam bab-bab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tu, aku mendengar daripada Abi Hurairah, nama dia siapa? Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang maka tinggalkan. Wa ma amartukum fa'alu minhu wa ma amartukum bihi. Dan apa yang aku perintahkan dengannya maka kamu buat. Mastata'tum, sekadar mana yang kamu mampu. Nama tak? Mastata'tum. Apa maksud yang sekadar yang kamu mampu? Kalau semayang, sempurnakan semayang. Jangan kita semayang 5 waktu, sempurnakan 5 waktu. Itu maksudnya. Jangan kita kata aku mampu 2 waktu je. Itu salah. Macam mana nak tahu mampu tak mampu? Kena tanya ulama apa makna dia. Jangan faham sendiri. Nampak tak? Kalau faham sendiri, itu yang kata semayang main niat je. Semayang niat je, nampak tak? Jadi perkara-perkara kita tak tinggi. Sebab apa? Semayang tu mesti praktikal. Kerana kita tengok ulama pun semayang macam tu. Kalau kita orang tak pandai agama, tak apa, kita ilmu tak tinggi misalnya, kita tengok ulama datang daripada Mesir datang, dia semayang macam mana? Allahu Akbar, macam apa semayang lah. Iyalah tu. Nampak tak? Lepas tu pergi Mekah pula, semua semayang macam tu. Tiba-tiba dia balik dulu, semayang tak payah pakai, tak payah gitu, main niat je. Dia kawan dulu betul-betul. Nampak tak? Macam tu lah. Kalau semabuk lah. Cek dulu rupanya asal semabuk juga. Cek semabuk dulu juga. Memang sama lah. Dulu tak ada dulu, tak ada semabuk. Tak ada semabuk, maka tak ada dulu, tak ada dulu. Jadi nak gambarkan contoh. Jadi benda tu sekarang tak perlu dalil. Itu disebut ijma' sukuti, sukut senyap. Dalam senyap-senyap semua orang buat benda yang sama.
Jadi jangan, bila kita buat benda yang pelik daripada jumhur ramai-ramai itu, menunjukkan kita yang salah. Nampak tak? Pergi Mekah, tengok sembahyang, takkan berniat aja. Kan dia sembahyang memang subuh-subuh, Nabi sembahyang sampai bengkak kaki, tiba-tiba main niat. Benda-benda yang macam ni bukan kita tak melayan, menunjukkan memang tak ada yang nampak tak? Kalau main dah mungkin lama-lama. Nampak tak? Itu bab lain lagi. Jadi maksudnya, maka lakukan sekadar mana yang kamu mampu tu, maksudnya kita kena tengok macam mana Nabi huraikan sembahyang 5 waktu. Apa maksud sekadar mana yang kamu mampu? Sembahyang 5 waktu mesti diri. Tiba-tiba kita tak langgar diri, maka kamu duduklah. Duduk pun tak boleh, baring lah. Tak boleh baring, melentang lah. Tapi sembahyang juga. Itu maksudnya semampu yang kamu lakukan. Kalau itu sembahyang fardu, sembahyang sunat tak apa. Lepas sembahyang isyak, lepas ni kita nak sembahyang dulu, tak ada masalah. Ataupun nampak kursi, percuma dia duduk kat tepi tu, maka kita ambil kursi, kita sembahyang duduk sekali, sembahyang sunat, boleh juga. Tapi kalau nak sembahyang fardu, nak sembahyang duduk fardu, boleh, tapi lepas accident. Boleh. Kaki tak jalan, boleh lah. Kalau kalau dah cedera boleh. Begitu juga puasa. Jadi puasa, kalau tak mampu buat, kalau kita bermusafir, boleh berbuka. Kita bermusafir bukan masalah penat ke tak penat. Dikit jarak jauh, tapi sekejap je. Zaman canggih macam mana? Daripada Melaka ke Singapura, dah berapa minit je? Tak sampai hujan sampai. Sampai dah. Boleh jamak kasar, boleh juga. Nak buku, boleh juga. Tak ada masalah. Cuma nak katakan jangan sebagai musafir jarak al-masafah. Yang dikatakan musafir jaraknya, bukan penatnya. Nampak tak? Daripada Semabuk pergi ke mana? Pergi ke katil. Naik becak hok 3 tu, letak tonggit penuh. 2 tonggit. Duk sapu, duk kayu. Penat dalam musim puasa ni. Aku nak buka lah, musafir penat. Nampak tak? Itu tak dianggap musafir kerana jarak dekat. Itu jarak al-masafah. Jarak dikira sebagai musafir, bukan tempoh. Kalau naik kompot, berapa minit dia, baru tu bahagia jam. Tak, 2 minit sampai, 5 minit sampai misalnya kat Kuala Lumpur. Dikira juga jarak, tu maksud dia. Jadi kalau musafir, puasa boleh berbuka. Kita semayang 4 jadi 2. Kadang-kadang semayang kasar jamak ni orang tak tahu langsung. Dia tak tahu langsung. Bila musafir ni, dia tak cukup musafir. Bila dia travel jalan jauh, Melaka ke Terengganu, Melaka ke KL ke mana, dia tak semayang lah. Nampak tak? Dia mana sempat semayang. Dia tak tahu. Pokok mati, bas terbalik, dalam bas mati dulu. Nampak tak? Tapi kena semayang. Nampak tak? Semayang. Nak semayang, tiba-tiba air kering, itu cerita lain. Kena semayang juga. Menghormati waktu. Tu bab semayang. Semayang tak boleh. Dalam perang semayang. Dalam perang tu kena semayang. Nampak tak? Kita tengah semayang, tiba-tiba ular lalu kat depan, lari ke tepi, tak ular, tak ada masalah. Allah sambung semayang. Dia kejar balik, pusing lain juga. Tapi semayang juga terus rokok pula. Ada batu sujud. Tengok dah dekat depan. Misalnya lari ke lain, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu semayang dalam ketakutan. Cuma dalam bab niat tu kita stabil menghadap kiblat. Lepas tu nak bergerak ke mana pun tak ada masalah. Itu salatul khawfi, semayang takut. Cara semayang takut, kena takut betul lah. Nampak tak? Kalau tak takut betul, itu tak dianggap sebagai takut. Itu semayang elok-elok namanya. Dia anggap itu semua ada. Nak cerita wajib semayang, itu maksudnya. Semayang dalam perang, kan ada suruh besar. Lepas tu dah sudah, dia bangun pula, dia duduk depan. Nampak tak? Lepas tu dia pula mantu. Mesti ada itu kita baca bagaimana kaifiatnya. Bila diperlukan baru kita tahu bagaimana. Jadi itu maksudnya lakukan sebanyak mana yang kamu lakukan. Itu maksud Nabi tadi. Tapi dengan syarat kamu tunaikan juga sembahyang, puasa, apalagi dan sebagainya, haji dan sebagainya. Fa innama, kalau haji tu melengkap. Kalau kita sihat, kita buatlah. Jangan sebabkan duit. Semua orang lain lengkap, aku tak larat lah. Bukan tak larat, dia malas nak jumpa orang. Dia orang kaya, minyak wangi banyak, duduk kat hotel 7 bintang punya. Kalau pergi Mekah dia kat hotel, dia tak betul, jangan pergi
Mekah baik pergi hajat. Nampak tak? Bukan pergi hajat lah, kaki geruk. Nampak tak? Pergi Mekah tu niat tu nak beribadat. Siapa yang pergi Mekah, dia tak pernah pakai kasut, naik kenderaan, dia sampai Mekah turun, tolak. Sebab apa? Kaki dia nak jejak bumi Mekah, bumi mulia. Dia bumi itu menjadi saksi kaki yang bumi tadi. Kita ni nak jejak tanam tak pun, nama tu tak mau, kerana kaki aku mulia. Nampak tak? Kaki dia lah, bukan kaki kita. Nampak tak? Itu jawapannya tidak. Bumi itu nanti menjadi saksi. Itu bumi Mekah, tak sama bumi Semabuk. Nampak tak? Bumi Semabuk, tengok sejarahnya orang mabuk ramai. Nampak tak? Contohnya lah, contoh bumi itu bumi lain. Sebab tu bumi Mekah, orang dulu bercita-cita nak mati Mekah. Sebab apa? Niatnya bumi Mekah, apa ni yang Ya'juj Ma'juj tak masuk, kiamat pun selamat Mekah Madinah. Nampak tak? Itu bumi tempat yang paling mulia, bumi yang kering kontang. Bila datang Sayyidina Ibrahim, bila dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bumi yang kering kontang tu jadi mulia. Satu bumi datang, wahai tak ada pengairan, dia tak ada sumber pendapatan, dia tak ada sumber kekayaan oasis, tanah subur mana ada. Semua tepi kat Mekah, Kaabah semua bukit ditebuk. Lalu kat Terowong, mesin dia berbunyi, dia mana ada. Dari segi aspek ekonomi tak ada langsung. Sebab tu dia kita tengok sejarah Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, Al-Hajar, isterinya, lepas tu satu lagi Ismail, cari air, mereka tak ada tempat. Bukit, Safa, Marwah, belah kanan Safa, bukit semua. Yang sana Marwah, bukit juga, antara dua bukit. Tak ada air Zam-Zam. Maka berlarilah Sayyidah Siti Hajar, lari. Anaknya ditinggalkan. Sayyidina Ibrahim pergi tempat lain. Nampak tak? Itu dalam bab nak menyatakan bagaimana bumi yang kering kontang lalu Allah muliakan. Itu bumi tadi. Itu nama itu bumi Mekah. Jadi kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah, maka macam mana nak melontar? Biar kita melontar. Kita tawaf dia anggota kita tadi. Anggota kita sebagai amanah. Anggotanya amanah. Bukan tangan ni nak menyempak orang. Nampak tak? Amanah tu kita tahu. Kita punya dahi ibadat. Nampak tak? Itu maksud dia. Mata kita memandang Kaabah ibadat. Pandang Kaabah 20 kan. Kita tahu berapa? 60, 70. Lepas tu dia sebutkan daripada kaki ni 30 Safa, Marwah, dia sebutkan pandang tu dapat 20 darajat, 20 kebaikan. Memandang hanya, pandang zikir lain lagi. Itu kelebihan kita memandang Kaabah. Sebab tu kita pergi Mekah tu, kita cari apa maklumat tentang Kaabah, apa rahsia-rahsia Mekah. Dan kita cari apakah rahsia-rahsia orang beribadat waktu pergi Mekah. Kita baca kisah ulama, baru kita rasa pergi itu dengan ilmu. Bukan kita pergi suruh pergi tengok Kaabah. Begini bangunan cantik, jam cantik. Tahu jam siapa buat? Orang kampung aku dulu, orang lelaki. Bukan nak bantu macam tu. Tak? Kalau orang lelaki buat, tetapi orang lelaki tak sembahyang, tak ada faedah juga. Tak? Itu maksudnya yang penting kita memuliakan tempat tadi sebagai satu ibadat. Dan kita pergi Mekah melontar tadi, biar kita sendiri yang buat ibadat kerana kita sihat. Itu keadaan itu kita ditakdirkan hidup pada akhir zaman. Kerana hadis memberikan amalan dalam kitab Imam Nawawi disebutkan dalam kitab Manasikul Haji. Disebutkan di sana di akhir zaman ramai orang pergi haji, tapi kebanyakannya tidak diterima oleh Allah. Nampak tak? Kadang-kadang kita tawaf ke orang lumpur, celaka orang ni. Nampak tak? Kita pegat ungkapan. Nampak tak? Ataupun kita marah. Jadi benda tu ujian. Nampak tak? Jadi kita kena jaga perkataan tu. Kita masuk dia Mekah tadi, kita dah pasal niat, kita dah mula jaga. Seolah-olah kita berpuasa. Tangan kita, mulut kita, mata, pendengaran, segala macam. Nampak? Rahsia banyak berlaku. Orang tawaf, tiba-tiba kaki dia panas. Serupa dia pijak macam api neraka. Orang lain tak ada masalah pun. Dia tawaf tiba-tiba dia dari tak ingat. Dia tawaf tiba-tiba dia nampak syurga. Dia tawaf tiba-tiba yang orang nampak api neraka. Itu di situ juga. Mana alam dia? Itu nama tak? Berada antara di Madinah, antara Kaabah,
antara member kanan dan itu makam Nabi. Dalam hadis mengatakan Raudatun min riyadil jannah. Raudah atau taman. Nabi kata antara member tu member dan wabaina qabri kubur aku, maka taman syurga. Taman daripada taman syurga itu perbahasan panjang. Tetapi nak ceritakan kadang memang ada riwayat mengatakan memang ada taman. Taman mereka menyaksikan bagaimana di sana ada satu alam taman syurga. Lalu orang pergi ambil kat sana tadi, nampak dia pergi masuk, maka dia menyaksikan bagaimana syurga berada antara minbar dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, nampak tak? Jadi kita pergi satu tempat, jangan kita fikir tempat tu sekadar apa yang kita tengok dengan mata dan kepala, tetapi di sebaliknya banyak rahsia-rahsia yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan yang bertakwa. Nampak? Sebab itu kita pergi itu dengan iman. Jangan kita pergi itu dengan niat kafir. Niat kafir nak beli kafir. Beli kafir itu letak nombor 3. Jangan nombor 3 lah, nombor 3 jauh sikit. Nampak tak? Niat lain tu nanti dulu. Dengan niat iman. Itu niat iman itu penting. Kerana rahsia dia terlalu banyak di Mekah dan di Madinah. Itu nak cerita bab melontar. Kalau kita tak langgar, tak boleh, tak apa. Kita berlari dah turun misalnya 60, 70, nampak tak? Nampak macam mana? Maka tak boleh, maka kita tak apa orang lain wakil dan sebagainya. Itu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Sesungguhnya dimusnahkan umat-umat yang terdahulu kerana banyak masalah terhadap para anbiya, banyak soal. Ini umat-umat yang terdahulu dia banyak soal kepada para anbiya, soalan. Bila Allah perintahkan dia banyak tanya ni. Jadi antara contoh persoalan umat-umat yang terdahulu kepada para nabi mereka, supaya kita ingat balik. Contohnya seperti dalam peristiwa mana? Ayat dalam peristiwa Bakar, tentang Bakar, ayat Bakar. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ketika berkatalah Musa kepada kaum Nabi Musa, inna Allaha ya'murukum, Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih lembu. Qalu atattakhiduna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma fi. Lalu dia tanya macam-macam. Bila sebut sembelih lembu, itu sembelih lembu. Dia tanya pula lembu yang macam mana? Nampak? Fa innaha, bila ditanya lagi maka akan mengatakan la faridun wala bikrun. Lembu yang belum bikrun. Bikrun maksudnya apa? Lembu yang belum berkahwin. Bikrun yang kecil, yang sederhana. Awalun bainal, antara dua tadi. Fa'alu ma tu'maru, maka lakukan apa yang Allah perintah. Qalu lana, dia tanya lagi, yubayyin lana ma launuha, apa warna ni? Ini banyak soal. Bila banyak soal, bertambah susah. Bila sebut laun, maka dia Allah mengatakan qala innahu yaquluna baqaratun safra. Cari lembu yang kuning pula. Nampak tak? Jadi yang ini maksudnya banyak tanya ikhtilaf ala anbiya. Berselisih dengan para anbiya. Bila macam ni makin susah. Akhirnya mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqi'un lawnuha tasurul nazirin, warna kuning yang cantik, yang sedap mata memandang. Lalu mereka kata ud'u lana, kau doa lagi, rabbaka yubayyin lana, menyatakan kepada mahya, apa dia lembu yang macam mana pula. Innal baqarata syaba' alaina wa inna insyaallah muhtadun. La dalilun tusiru wa la tasbih. Jadi nak menyatakan, jadi bila banyak bertanya lagi, dari dalam kisah yang berlaku ni, dan ini dalam ayat ini tentang Nabi Musa. Tapi di sini disebutkan ayat yang lain pemberian kita nak menyatakan tentang sebelum Nabi Musa, Isa dulu. Isa ni peristiwa kaumnya
memohon kepada Nabi Isa supaya menurunkan makanan daripada langit. Nampak tak? Jadi kita jangan tak percaya Allah boleh turunkan makanan. Tak boleh. Sebenarnya boleh. Memang boleh pun. Jadi kita kena percaya. Sebab itu contohnya dalilnya, sebab itu kita baca Quran tu kita kena faham. Kisah Nabi Isa yang diangkat ke langit. Nabi Musa mati. Itu kita kena beza. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa di Mesir, secondary, di Jabal Tursina, Watin, Wazaitun, Waturisin. Itu satu tiga. Allah bersumpah Watin. Sebab tu kena banyak makan Watin. Lepas tu berapa? Watin, Zaitun. Bukan Zaitun sana, Zaitun. Zaitun. Buah zaitun tadi. Sebab itu dua buah ni dia mesti ada rahsia. Kita nak cek lah, makmal ke nak kaji ke, dia mesti ada rahsia. Setiap buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran mesti ada rahsia zaitun. Kalau kita baca sekali lepas, orang makan minyak zaitun yang ori punya, yang dah campur tu kita tak mahu cerita lah. Yang di mana dalam masakan minyak zaitun ni, di Mesir ambil syai teh, dimasukkan minyak yang original, dimasukkan begitu, lalu minum. Dia kata apa kebaikannya? Maka membersihkan kolesterol dalam tubuh badan, urat-urat, paip kotor, paip kan kotor. Kita buka paip lama berkeladak, padahal tak ada kotor pun sebenarnya. Minum air bersih dia. Padahal kuning melekat tu, kuning tu kolesterol kita. Macam mana nak hilangkan? Maka antaranya dengan minyak zaitun. Nak beli minyak zaitun, oli apa namanya, yang macam 1 liter setengah, 500 gram, harganya 40 lebih. Ini kita sekali-sekali kena makan buah minyak tadi. Sebab apa? Ingatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sunnah Nabi itu dia mesti ada rahsia, disebutkan dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Waktu di sini Tursina. Tursina itu Nabi Musa. Kena ingat, Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa juga peristiwa anak lembu Samiri. Nama lembu Samiri, kaum dia menyembah lembu daripada emas. Ada patung lembu Samiri. Ada lembu satu, lembu Samiri, satu lagi patungnya. Jadi bila Nabi Musa bermunajat naik bukit Tursina di Mesir 40 hari, kaum dia menyembah patung tadi. Sebab apa? Syaitan masuk dalam patung yang tebal emas tu, maka patung emas tu bercakap-cakap. Nampak tak? Ini bila berkata-kata, kaum dia kata, oh ni dah Tuhan aku, maka dia sembah. Nampak tak? Dia sembah, tu cerita dia. Jadi dia punya bayangan lembu Samiri tu ada di Mesir sekarang. Dia punya pancaran lembu Samiri nak menunjukkan kebenaran ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi kita pergi itu, kita tengok itu mukjizat Al-Quran ada di sana. Nampak tak? Tapi orang Mesir makin tengok pun kadang-kadang, makin tengok tempat-tempat yang macam tu, dia tak ambil iktibar. Sebab tu yang beriman, yang tak beriman lagi teruk. Nama tak? Dia kata malaikat apa? Para anbiya orang Mesir juga. Dia kata nama tak? Fir'aun dapat mati pun, Fir'aun pun ikut juga. Walaupun Allah dah musnahkan Fir'aun, tapi mereka tidak mengambil iktibar. Nama tak? Orang makin jauh makin takut tengok Fir'aun tadi. Tapi dia orang makin dekat dengan Fir'aun, mereka tidak mengambil iktibar. Nak tunjukkan hidayat daripada Allah Ta'ala. Dari kisah Nabi Isa apa dia, dari kaum dia memohon fatalabaha Isa min Rabbihi. Dia memohon Isa, minta dekat Tuhan. Hal yastati orang buka an yunazzil alaina ma'idatan. Wahai Isa, adakah Tuhan kau mampu menurunkan ma'idah? Ma'idah tu maksudnya makanan daripada langit. Maka Nabi Isa pun minta. Bila Nabi Isa mohon, fanazalat malaika, malaikat pun turun. Minas sama alaiha sab'atu arghifah. 7 arghifah apa? Rari itu macam roti. 7 roti yang besar. Jangan terbaik yang besar. Cuma roti tak dimakan untuk kaum Nabi Isa. Dan wasab'atu ahwal.
7 akhwat ni maksudnya ada mengatakan manisan madu. Nampak tak? Unzilat ma'idah, diturunkan ma'idah daripada langit. Ma'idah tu makanan, khubzan wa lahman. Khubzan tu roti, lahman tu daging. Nampak tak? Turun secara fizikal. Itu berlaku zaman Nabi Isa. Kemudian fa'akalu minha hatta syabahu, lalu kaum Nabi Isa ni makan sehingga kenyang. Maka berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis yang lain, di sana fa'umiru, lalu apabila mereka makan apa ni, roti dan khubzan tu roti macam roti, bukan macam roti kita, roti dan daging, fa'umiru, maka diperintahkan supaya jangan khianat, jangan tipu dan makan wala yudakhil, dan jangan kau simpan sampai hari esok, makan hari ni habis, kasih habis hari itu juga. Fakhanu, lalu mereka khianat dan tipu, mereka khianat wadakharu, dan simpan makanan tadi. Apabila mereka simpan melanggar perintah Nabi Isa, famasahu, maka Allah Ta'ala murkai dia, menghina dia, kiradatan wa khanazir, mereka itu menjadi apa kiradatan, monyet dan babi, khanazir. Nampak tak? Apa kera dan babi, kera pergi kat situ tu kera, nampak tak? Kera, nampak tak? Jadi sumpahan Allah Ta'ala kepada kaum Nabi Isa, nampak tak? Jadi ini berlaku zaman terdahulu. Jadi Allah nak sumpah bila-bila masa, nampak tak? Itu nak menunjukkan balasan mereka yang melanggar perintah para Nabi. Kemudian disebutkan, dan juga perkataan umat terhadap Nabi Musa. Nabi Musa apa tentang lembu tadi. Ada pun lembu samiri, lembu lah. Cerita bab lembu. Cerita bab lembu sebenarnya panjang. Cerita bab lembu ni ada kaitan dengan kisah seorang anak. Seorang anak yang taat kepada perintah ibunya. Nampak tak? Maka diceritakan keterangan kita sentuh sikit. Arinallaha jahratan. Kisah Nabi Musa yang pertama, kaum Nabi Musa menyeru kepada Musa, wahai Musa, aku nak kau tunjukkan aku Allah Ta'ala, aku nak tengok Tuhan. Engkau menyeru berdakwah supaya menyembah Allah sembahyang, buat baik, sembah kepada Allah, langit jadi bumi. Maka dia kata, arinallah, lihatkan kepada kami akan Tuhan jahratan, secara terang-terang dengan mata kepada kami. Nampak tak? Maksudnya kalau orang sembah tokong ada kat hujung, nampak bentuk dia, nampak tak? Kalau sambil beluk, nampak belu dia, nampak tak di sana. Jadi dia nak macam tu ayahnya, dia katakan mata ainun, maksudnya dia nak tengok dengan mata kepala. Lalu apa yang berlaku? Fa'akhadhathumus sa'ikatu, kita baca balik, kita cari ayat kan. Fa'akhadhathumus sa'ikatu, nampak tak? Lalu Allah Ta'ala sa'ikah tu daripada langit. Sa'ikah suara yang kuat, bunyi suara yang kuat, maka menghancur, membunuh kaum Nabi Musa apabila mereka mohon untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti perkataan Nabi Musa tadi. Akibah hadza soal, selepas mereka bertanya soal dia minta, maka dimusnahkan Allah Ta'ala. Wahiya narun, apa maksud sa'ikah? Sa'ikah itu bunyi yang kuat, iaitu narun ja'at minas sama, api yang datang daripada langit, fa'ahraqatkum, dan membakar mereka. Nampak api daripada langit, bukan daripada bumi. Api itu datang. Macam mana? Kita baca dalam Al-Quran menceritakan kaum Nabi Musa yang disambar api daripada langit. Itu banyak kisah supaya kita ambil iktibar. Nampak tak? Bila kita baca, kita tengok langit, ingat kita kisah Ahmad bin Hanbal. Apabila seorang khalifah nak menyeksa, dia menyeksa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, dia minta mengaku supaya Al-Quran itu hadis baru, jangan hadis. Quran ni hadis kan, hadimun azali. Quran ni ayat Al-Quran tadi hadis. Dia kata kena cakap baru, jangan cakap hadis. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkeras tak bercakap, dia tetap lalu diseksa.
Dia dengar riwayat mengatakan seluarnya nak terbuka. Kau dah pakai, ada kita suruh pakai cawan, ada tali dan sebagainya, nak terbuka, maka nampak tangan daripada langit mengikatnya semua. Itu nak tunjukkan kekaramatan, keramat, kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dari banyak nabalah. Itu cerita tentang api daripada langit. Wa qawlihim aidan, dan perkataan mereka kaum Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, iaitu tentang lembu tadi yang kita baca tadi, ma launuha. Ud'u lana, maksudnya engkau minta, berdoa maksudnya. Engkau minta dekat kami akan Tuhan engkau, yubayyin lana, terangkan kepada kami apa benda lembu yang diminta tadi. Akhir sekali bila banyak soal, lalu mereka tak mampu melakukan permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali mereka itu dimusnahkan oleh Allah. Jadi berkaitan dengan lembu tadi, berkaitan dengan lembu, dalam riwayat yang lain menceritakan tentang seorang lelaki miskin kaum Bani Israel telah dibunuh. Qutila ibna akhi, seorang telah dibunuh oleh saudaranya, lalu dicampakkan di tengah jalan. Summa syaka, jadi seorang lelaki tadi Bani Israel telah dibunuh, lalu dicampakkan di tengah jalan. Lalu orang mengadu, saudara dia tengok, dia mengadu kepada Nabi Musa tadi. Nabi Musa nak cari pembunuhnya. Faidah, dan maka Nabi Musa pun berisytihad, macam mana tadi aku nak cari pembunuh, tak tahu. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, falamma lam yuzhar, ketika mana tidak ada yang zahir, qalu lahu sallana rabbaka hatta yubayyina. Jadi kaum dia kata, kau mohon kepada Tuhan kau yang Musa, tunjukkan kami siapa pembunuh tadi. Fasalahu wa fa'u, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya menyembelih lembu tadi. Cerita bab lembu tadi. Kenapa cerita lembu? Kerana ada orang mati. Bila orang mati nanti, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya cari lembu. Cari seekor lembu, maka sembelih. Nak sembelih tu tadi macam-macam dia minta. Nak cerita, akhirnya dapat lembu, warna kuning dan sebagainya. Dapat lembu tadi, maka bila disembelih lembu tu, maka anggota daripada lembu tadi, a'da'ul baqarah, diambil lalu dipukulkan kepada orang, dipukulkan, diletakkan kepada si mati tadi. Maka si mati tadi bangun dan berkata-kata, dan dia menjawab, menerangkan, siapakah yang mufafa'alu fasar maqtul hayyan fasa'alu. Jadi apabila orang mati itu hidup semula, fasa'aluhu anil qatil, maka ditanya siapa pembunuh kamu, maka dia menceritakan yang membunuh faqatalu hukutan ayat satu, yakni faqatalu fikirkan hari faqatalu. Jadi maksud kita nak nyatakan, bila dipukul tadi, maka orang yang membunuh tu, yang mati terbangun dan dia menceritakan siapa pembunuh. Akhirnya orang yang bunuh tadi ditangkap dan dibalas balik, dikisas. Itu dalam bab balasan kepada kaumnya yang membunuh orang itu, bab kisah lembu. Itu kita nak faham bagaimana kisah yang mengaitkan tentang yang pertama, mereka yang banyak bertanya kaitannya dengan mereka yang membunuh tadi. Kemudian satu riwayat yang lain yang menyatakan lembu tadi, sebelum lembu tu, lembu yang dicari itu sebenarnya ada cerita lain sebelum tu. Dia orang cari lembu tu, cerita pemilik lembu asal. Siapa pemilik lembu asal tadi? Cari tak duyung, tak jumpa, semabuk tak jumpa. Lembu banyak tapi tak jumpa jenis yang diminta tadi, yang Allah nyatakan. Akhir sekali jumpa dekat mana katakan? Dekat Lok Heng contohnya, dekat Johor sana, dekat Lok Heng misalnya, jumpa lembu yang nak cari tu. Jadi siapa pemilik lembu tu sebenarnya? Ada cerita dia. Nak cerita panjang, tapi cerita ringkasnya supaya kita nak ceritakan kisah berkaitan seorang anak yang taat kepada ibunya. Jadi kisah taat kepada ibunya sebenarnya macam-macam.
Masalah cerita anak si tanggang, ibu juga. Masalah anak yang beribadat sehingga mak dia panggil, dia tak jawab, ibu juga. Yang ni anak yang taat kepada ibu. Lepas tu kisah batu yang tertutup gua, kita Ashabul Kahfi, yang satunya gua tertutup tu. Kisah ibu juga. Yang menjaga itu kisah yang melibatkan ibu sebenarnya banyak. Jadi antara kisah ibu ni tadi diceritakan seorang anak, malamnya dibagi 3. Satu sebahagian sepertiga malam dia semayang, sepertiga lagi dia tidur, sepertiga lagi dia duduk di sisi kepala ibunya. Dia jangka mak dia nampak. Dia bagi masa. Bagi ke lain, tengok mesti ucap, nampak. Lepas tu tengok bola, lagi bola ucap lagi. Malam kita bagikan. Jadi tak sama, jauh sekali. Dia bagi 3. Nak cerita dia jangka mak dia. Lalu satu ketika fa'amaratu ummu, maka mak dia perintahkan dia supaya menjual lembu dengan nilai 3 dinar. Dia ada lembu, ternak lembu 3 dinar. Tahta masyuratiha, di bawah 3 dinar. Setelah berbincang dengan maknya, lalu dia pergi jual ke pasar. Dia sampai kat pasar, maka Allah Ta'ala putuskan seorang malaikat. Fa'atallahu ilaihi malakan faqala lahu bikam terlih. Maka sampai kat pasar, malaikat berwajah manusia. Dia tanya, berapa lembu ni? Maka anak dia kata 3 dinar. Dengan syarat reda daripada mak aku. 3 dinar je. Maka dalam maka malaikat kata, antai itu kasih tadanannya. Dia kata, aku nak beri kau 6 dinar. Double. Ada kata, 3 nak pun nak 6 dinar. Dan jangan kau beritahu mak kau. Maka anak dia kata tak boleh. Sebab dawakan dan wazna zahaban dan ahad. Kalau kau beri dengan timbangan emas pun saya tak mau ambil juga, tanpa keredaan mak aku. Lalu dia balik dia beritahu mak dia. Dia beritahu ada 6 ringgit 3 dinar nak ke 6 dinar. Maka mak dia kata, reject. Maka kau pergi ke pasar semula, kau jual dengan harga 6 dinar atas keredaan mak aku. Ada keredaan tu. Dia pergi pasar hari kedua, maka dia jual. Lalu datang lelaki. Lelaki yang malaikat menyerupai lelaki, dia mengatakan, faqala al-walad dhahab amartan anak. Dia kata, maka anak dia kata, mak aku memerintah supaya aku jual 6 dinar. Tanpa 6 dinar ikut perintah mak aku. Maka malaikat tu kata, jadi malaikat tu manusia, berwajah manusia. Dia kata, aku nak beri kau pula, aku nak beri 16 dinar pula. Double lagi, 6 dinar jadi 16 pula. Dan jangan kau beritahu mak kau. Maka dia balik cakap mak dia. Mak dia kata, akhirnya mak dia kata, fa'akhbirha bizalik faqalat lahu innal ladzi yaqina ma fi surati adam. Maka mak dia dah boleh rasakan sebenarnya yang datang lelaki itu sebenarnya malaikat. Malaikat yang datang menyerupai anak Adam untuk menguji engkau, adakah engkau taat kepada aku ataupun tidak. Itu cerita dia, nampak tak? Jadi anak taat kepada emaknya. Lalu kalau macam tu, engkau cakap dekat lelaki tadi, atamuruna an-nabi hadil baqara amla. Mak dia ajar anak dia, kalau lelaki tu datang lagi engkau kata, adakah engkau memerintahkan aku supaya jual lembu ni ataupun tidak? Itu cerita, nampak tak? Jadi mak tu dah seleka lain. Adakah engkau tanya lelaki tu, adakah kamu memerintahkan aku seolah Allah memerintahkan aku supaya menjual lembu ini ataupun tidak? Jadi seolah lembu itu tak mau dijual. Lalu lelaki itu mengatakan fa'ala, anak dia pun pergi dan mengatakan fa'ala lahul malak. Maka malaikat pun berkata, izhab ila ummi wa kullaha. Engkau balik, wahai anak, beritahu mak kau, imsiki hadil baqarah. Engkau pegang lembu ini, jangan jual. Sesungguhnya nilainya melebihi emas. Kulitnya melebihi nilai emas. Maksudnya dengan nilai emas yang terlalu berharga. Akhirnya mak dia jaga lembu tadi, sehingga datanglah berlaku peristiwa pembunuhan zaman Nabi Musa tadi. Nampak tak? Bila datang peristiwa pembunuhan Nabi Musa, akhir sekali datanglah syarat-syarat lembu yang diminta tu dibeli daripada perempuan tadi. Nampak tak? Jadi kisah ni jauh.
Segala itu ditentukan qada dan qadar daripada Allah. Kaitan dengan anak yang saleh. Lepas tu apa kaitan dengan orang yang kena bunuh pula? Jadi jauh. Jadi kisah ni tak boleh dirancang. Nampak tak? Semua ni qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaitkan dengan kehidupan kita, kisah anak dengan ibunya, atau kisah kita beriman kepada qada dan qadar daripada Allah, dan juga kisah tentang suruhan para anbiya minta apa makanan turun daripada langit, nak menunjukkan kewajipan kita beriman kepada Allah dan kepada para anbiya dan para rasul. Dari berhenti sampai sini, wa astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahumma walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma sta'alina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.